Kita akan bawakan satu wawancara. Ini merupakan wawancara terakhir bagi edisi Sinar Pagi hari ini mengenai dengan karya penulis tempatan. Dan juga belia-belia kita, antara salah seorang belia kita, Ya. di mana kalau untuk hari ini karya penulis tempatan biasanya kita ini membawakan mengenai tentang mereka membuat tentang cerita Ya. ataupun daripada novel dan sebagainya. Namun kita kepada narasumber kita pada hari ini insya-Allah ada sedikit berbeza daripada yang lain, di mana kita membawakan iaitu Yang Mulia Awang Abdul Malik bin Haji Omar bersama kita menyentuh mengenai sedikit karya penulis tempatan. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Untuk pagi ini apa khabar? Memang baik. Terima kasih. Hope you're well too. Alhamdulillah. Jadi perjalanan ke RTB Sungai Akar okey? Memang okey. Okey, Datang awal pada pagi alhamdulillah. ini. Ya, Baik, jadi kita terus ya bersama untuk tajuk kita pada kali ini pada hari ini, karya penulis tempatan. Jadi mungkin terlebih dahulu sebelum kita menyentuh apa perbezaannya ataupun kelainan sedikit daripada tajuk-tajuk ataupun wawancara kita yang lain, ialah mungkin dapat terlebih dahulu difokuskan mengenai pengenalan diri daripada awak sendiri. Ya, terima kasih. Nama saya adalah Abdul Malik Omar. Saya adalah penulis dan peniaga tempatan. Saya juga Managing Director untuk Amos Nurul Berhad. Selain itu saya juga ahli AJK untuk Majlis Perundingan Kampung Junjungan. So kirakan my fokus sekarang ialah untuk kongsi sedikit sebanyak tentang buku saya. Iya. Jadi pada pagi ini kita akan bawakan mengenai dengan karya penulis tempatan. Jadi mungkin boleh berkongsi ya kepada penonton kita bagaimana bermulanya mencuburi bidang ini. Okey. Ianya bermula sekitar pada tahun 2011 semasa saya belajar di UK masa itu. Di sana saya mendapati kebanyakan penuntut-penuntut Brunei mengadakan segala aktiviti sosial, keagamaan apa, akan tetapi tidak banyaklah kerana berliputan media. Di sana saya mendapat idea dan membuat inisiatif untuk membina website untuk memberikan mereka liputan tersebut. Di sinilah saya dapat pengalaman dan membina keyakinan diri untuk menulis, dan alhamdulillah website itu ada sambutan yang amat positif sekali, bukan saja untuk dari penuntut di UK, orang Brunei di UK, tetapi balik di Brunei. So ada that media coverage lah. Baik, biasanya penulis akan lebih cenderung kepada cerita-cerita novel ataupun cerita-cerita biasa. Jadi mungkin kalau dari segi Abdul Malik sendiri, dari segi mana tu dalam karya penulisan ini? Dari segi ini, kirakan I'm focusing mostly on non-fiction. So kirakan non-fiction ini di mana saya adalah masukkan personal storyline apa, iaitu kirakan segala apa yang saya pelajari ini saya memberi berdasarkan dari pengalaman saya menggunakannya sebagai dorongan kepada pembaca lain untuk belajar. Jadi mungkin dapat dikongsikan sedikit buku hasil-hasil terbitan buku daripada Awang Abdul Malik sendiri. Ada 3 buku sekarang ini. Ini adalah called The Art of Learning. Ini buku yang telah diterbitkan khususnya with the students in mind yang masih belajar masa O level, A level, to degree level. Di sini mereka boleh belajar segala tips-tips yang bolehkan mereka meraih kejayaan pendidikan. Tips-tips masuk macam mana mereka boleh mengatur masa mereka, macam mana mereka boleh menjana motivasi, dan macam mana juga memohon itulah beasiswa kerajaan, because I myself was a government scholar, so this is contains a lot of useful tips for the students. So buku yang kedua ialah Kaching, Your Money Your Life. Ini kirakan buku personal finance. Buku ini kirakan is focus mostly on those yang lingkungan 20 ke 30-an. Ini bagiku adalah amat penting kepada anak muda sekarang untuk belajar macam mana mengurus kewangan, dan di sini contains all the tips and nasihat macam mana mereka boleh mengurus kewangan, dan macam mana untuk melabur duit, macam mana untuk find side income melalui business. Dan buku yang terakhir ialah buku Triumph. Ini adalah buku yang bertemakan keusahawanan, dan apa yang paling unik di Brunei ini, apa yang unik dalam Brunei ini ialah masa 20 ke
20 tahun lepas macam apa budaya keusahawanan ini indah sebeberapa lah, tapi alhamdulillah dengan ada dorongan kerajaan ke bawah dulu ianya menjadi satu norma. Betul. Jadi ada 3 buku ya yang telah pun dihasilkan, iaitu yang pertama tadi The Art of Learning yang lebih memfokuskan kepada pendidikan, dan seterusnya The Catching iaitu lebih kepada pengurusan kewangan ataupun lebih kepada itulah asas pengurusan wang persendirian, dan yang buku ketiga adalah bagaimana untuk menjadi usahawan yang berjaya. Jadi ketiga-tiga buku ini memberikan banyak sebetulnya manfaat kepada kita yang yang membacanya, dan ini adalah menerusi pengalaman daripada Abdul Malik sendiri ya. Jadi Abdul Malik mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita tentang penghasilan dan penerbitan buku-buku ini macam mana? Okey, dari sini saya ingin menekankan betapa powerful internet ini is. Because segala proses ini, I think 90% of the process untuk menerbitkan dan menulis buku ini datangnya dengan pertolongan internet. Because dengan ada internet, setiap individu ini boleh menjadi one man factory or one person factory, di mana any individual will have open access to services atau resources yang di luar sana. So kirakan ini pun saya upah orang melalui ada website untuk mendesain the cover, untuk memformat, untuk menerbitkan buku, atau di sanalah saya mendapati itulah segala resource untuk menerbitkan buku ini. So the process from A to Z ni, ya. So di sana. Baik. Hakikatnya kalau kita ni lihat ya, kalau di Kajian TV Awang Abdul Malik sendiri, kalau kita boleh lihat masih lagi belia, masih muda. Jadi mungkin rasanya ada di antara ibu bapa ya, khususnya apatah lagi The Arts of Learning ini menyentuh mengenai pembelajaran anak-anak, dan rasanya mungkin ada yang kurang percaya dari mana katanya bukti bahawa Awang Abdul Malik sendiri dapat mengongsikan informasi ini ataupun tips ini berjaya. Mungkin dapat dijelaskan sedikit dari mana informasi berkenaan Awang Abdul Malik dapati. Okay. So kirakan masa saya belajar masa di PGJMB and during high school, I wasn't really that of a excellent student. Usually aku mengambil exam pun macam C minus, macam D. Akan tetapi saya pergi ke Dewan Bahasa pada satu hari dan itulah terjumpa buku-buku motivasi, terjumpa buku-buku how to succeed and education. Senalah saya mendapat inspirasi dan saya praktikkan, dan akhirnya saya berjaya mendapat A's dalam my exams lah. Akhirnya mengambil beasiswa untuk my degree and masters. So I always tell to the young students, if I can do it, so they can they. Jadi ini bermakna buku yang dihasilkan oleh Awang Abdul Malik sendiri bukan hanya berdasarkan daripada pengalaman, tapi juga berdasarkan daripada buku-buku yang lain ya? Ya, buku-buku yang lain, dan apa yang paling unik untuk buku ini, ianya berasaskan dengan pengalaman di Brunei ini. Ya, iya. Jadi adakah buku-buku ini telah pun dijual macam mana? Ada. Alhamdulillah ada sambutan yang amat positif sekali, yang menggalakkan. Dan ingin saya mengucapkan terima kasih sajalah untuk penyokong dan pembeli buku saya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Abdul Malik ya, mengenai dengan buku-buku ini, bagaimana Abdul Malik membuat promosi untuk memperkenalkan lagi buku-buku ini agar orang ramai mengetahui akan kewujudan buku ini? Macam mana? Untuk mempromosi buku ini saya menggunakan dua aliran. Satu aliran ialah melalui traditional media, iaitu macam melibati diri dalam wawancara seperti ini untuk reach out to the audience, sama dalam temuduga di radio macam di Progressive Radio. So segala organisasi ini pun very helpful lah, dan I'm very thankful. So itu melalui traditional media. So new media iaitu melalui social media. Betul. Di sini saya menggunakan Facebook, Twitter, Instagram untuk kongsi sedikit sebanyak maklumat tentang buku saya, dan untuk minta sokongan mereka untuk membelikan buku-buku saya. Iya. Baik, di kesempatan ini juga ada dikongsikan kepada awak. Tadi telah pun dijelaskan oleh Awang Abdul Malik sendiri. Katanya ianya berdasarkan juga daripada pengetahuan daripada buku-buku yang berlainan. Dan untuk
untuk meyakinkan habis kita lagi ataupun meyakinkan Auda lagi, di mana di buku ataupun di gambar-gambar belakang ataupun muka surat di belakang telah dikongsikan antara rujukan-rujukan bagi tajuk-tajuk ini sebagai contoh The Arts of Learning ini. Banyak sebetulnya rujukan yang telah pun dapat dibaca pada kita ini, dan Auda juga boleh mendapatkannya yang mana dijual di kedai-kedai Kedai-kedai di Box of Carvings di QLab dan di Nolly Books di Books, airport Cawangan sana. Iya. Jadi Abdul Malik ya, setakat ini 3 buku ini telah pun dihasilkannya. Jadi bagaimana dengan, mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita antara cabaran Abdul Malik ketika menghasilkan buku ini? I think cabarannya, I think the biggest hurdle for me is the first book pulang. Pasalnya it's anything that you want to achieve, the first part is always the most difficult because there's always that mindset that you cannot do it apa. Yes. Tetapi dengan adanya dorongan dan adanya keusahaan, disiplin, dan you can actually do it. And for those yang mau menjadi penulis nanti, jangan mudah mengalah lah. Adakan disiplin dan kuatkan lagi keyakinan diri, dan insyaAllah boleh berjaya juga. Alhamdulillah. Jadi perancangan untuk masa depan ni macam mana? Okay, perancangan saya ini untuk menyambung dalam mempromosikan buku-buku saya kepada pembaca-pembaca baru. So kirakan something that I want to build on. Perancangan yang kedua iaitu untuk membuat satu ladang kecil di kampung saya di Junjungan, iaitu menanam lada Carolina Reaper. Carolina Reaper, kepada yang Indah tahu, ia adalah cili yang paling terpedas di dunia berdasarkan World Guinness Books of Record. So insyaAllah produk ini saya ingin tanam di ladang Kampung Junjungan, dan suatu hari nanti menjadi satu produk yang signifikan untuk kampung saya lah, pengeluaran. So jadi one kampung, one product. So ini adalah antara perancangan yang akan datang ya. Mungkin boleh ulangkan sekali lagi apa nama cilinya? Carolina Reaper. Boleh cek di YouTube. Kalau ada tu banyak orang mengambil challenge yang makan. Baik, sebentar lagi kita akan kongsikan pada Auda apa yang dikongsikan cili yang terpedas. Inilah cili antara perancangan yang akan dihasilkan oleh Abdul Malik sendiri, dan difahamkan ini adalah cili yang paling pedas mungkin di dapat dunia. Intan rasa Jangan. Nah, inilah cilinya. Jadi ini bermakna cili ini juga dapat ditanam di negara Brunei Darussalam? Ya, of course. Kirakan memang payahlah, memang susahlah masa to begin, but once I got the ball rolling, then I managed to grow this daripada 20 bijinya. So akhirnya aku dapat grow this and I can make out of I think banyaklah. Baik, ini antara salah satu contoh kepada bisnes kita akan potensi dan kemahiran anak-anak tempatan kita ni, bukan sahaja sebagai seorang penulis tempatan ataupun penulis bagi non-fiction. Satu buku yang penting untuk anak-anak kita ni dalam pendidikan mereka, malah juga cuba untuk sedaya menanam cili Carolina Reaper. Rasanya memang jarang untuk kita didengarkan di negara Brunei Darussalam. Namun telah dicoba oleh Awang Abdul Malik sendiri menanamnya dan berjaya, dan telah dapat Auda saksikan sebentar tadi ya. Iya. Dan akhirnya Abdul Malik mungkin boleh promosikan kepada penonton kita untuk memberikan lagi di mana boleh mendapatkan buku-buku ini dan bagaimana untuk mengetahui mengenai dengan perkembangan daripada Abdul Malik sendiri. Silakan. Untuk mendapatkan buku ini, penonton boleh pergi ke Keep Store yang bernama Box of Carvings di QLab, dan juga di buku cawangan yang bernama Nolly Books yang di airport. Di airport ya. Baik, antara buku-bukunya ataupun 3 buah buku yang telah dihasilkan, yang telah diterbitkan ialah yang pertama Kecing, Your Money, Your Life. Dan untuk sebentar lagi akan dikongsikan kepada Auda, inilah dia hasil karya daripada Awang Abdul Malik Omar. Yang kita saksikan ya. Ini dia kepada Auda untuk memiliki ini, dan ini fokus kepada
Personal finance, ya, kewangan persendirian, dan juga untuk seterusnya Triumph, Unleash Your Inner Entrepreneur. Ya, ini dah mengenai dengan bagaimana untuk kita ini berjaya sebagai seorang usahawan dan alhamdulillah kesana makin hari makin berkembangnya. Jadi kepada Auda yang ingin mengetahui bolehlah mendapatkan buku-buku itu, dan yang akhirnya adalah The Art of Learning yang mengandungi tips untuk penuntut Brunei untuk meraih kejayaan dari segi pendidikan dan peperiksaan. Jadi ini termasuk macam mana untuk mengatur masa, menjana motivasi, dan macam mana untuk memohon beasiswa kerajaan, ya. Alhamdulillah. Jadi akhirnya mungkin ada harapan daripada Abdul Malik sendiri mengenai dengan buku-buku ini, dan bagaimana mungkin ada tips kepada orang ramai bagaimana untuk menjadi seorang penulis tempatan yang baik. Salah satu tips yang saya ingin bagi kepada seseorang yang ingin menjadi penulis atau untuk berjaya dalam any ventures yang dipilih atau bidang yang ialah untuk meningkatkan lagi keyakinan diri. Walaupun banyak orang mengatakan mungkin di negara Brunei ini adalah market atau pasar yang kecil dengan penduduk yang kecil, tetapi saya selalu bagi contoh yang Brunei ini walaupun kecil tetapi ianya seperti berlian. Kecil tetapi indah dan berharga. So kami mesti lihatlah dan kuatkan lagi semangat kita. And we Bruneians can show to the world what we can produce. Dan pada akhirnya kami mesti juga terlupa untuk sentiasa bekerja keras untuk merealisasikan visi ke bawah duli, iaitu wawasan 2035 dengan pendekatan whole of nation approach. Kerana kami boleh berjaya bersama-sama. Betul. InsyaAllah, ya. Dan itu kita diharapkan bersama. Apapun, alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Abdul Malik bin Haji Omar, yang baru saja berkongsi mengenai dengan 3 buah buku yang telah pun dihasilkan oleh beliau sendiri dalam segmen wawancara karya penulis tempatan. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.